Kementerian Kesihatan KKM melaporkan jumlah kemasukan ke unit rawatan rapi ICU di hospital di negara ini membabitkan 506 kes setakat semalam, iaitu jumlah tertinggi sejak pandemik COVID-19 bermula. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ia membabitkan 372 kes positif COVID-19 dengan 211 memerlukan alat bantuan pernafasan, 161 tidak memerlukan alat bantuan pernafasan dan selebihnya iaitu 134 kes adalah kes dalam siasatan dan sedang menunggu keputusan makmal. Selepas catatan tertinggi ini, timbul persoalan adakah sistem kesihatan negara kita sudah hampir lumpuh. Untuk mengulas lebih lanjut, kita bersama pakar perubatan kesihatan awam, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari kepada Prof. Astro dan semua di sana. Ya. Prof, pertama sekali, dakwaan sistem kesihatan hampir lumpuh atau sudah lumpuh. Apa pandangan Prof mengenai perkara ini? Ya. Kita harus ingat bahawa sistem kesihatan Malaysia ini jauh berbeza daripada sistem kesihatan di negara-negara yang dikatakan terlampau lumpuh. Misalnya mereka mengatakan sistem kesihatan di sebuah negara di Asia dikatakan terlampau lumpuh disebabkan oleh laporan tentang situasi yang tidak terkawal di sana. Sistem kesihatan di negara kita jauh lebih baik, jauh lebih resilient dan tidak serapuh sistem-sistem kesihatan di negara lain. Apa yang berlaku sekarang bukan merupakan suatu keadaan di mana sistem kesihatan kita sudah lumpuh, tetapi adalah kerana kita harus pertingkatkan beberapa kelemahan-kelemahan yang sedia ada, terutama sekali kelemahan dari segi mengawal kemasukan dan juga pesakit-pesakit yang masuk ke ICU. Bilangan ICU adalah terhad dan ini yang harus kita tumpukan. Jadi adalah tidak benar kalau kita katakan sistem kesihatan kita sudah lumpuh. Kerana ini merupakan salah satu daripada apa yang kita sebut sebagai strain kepada sistem kesihatan. Banyak faktor lain yang menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita ada sistem kesihatan yang kuat, terutama sekali kita mempunyai sistem kesihatan awam yang begitu kuat dan kita merupakan salah sebuah negara yang agak awal mencapai apa yang kita sebut sebagai liputan sejagat, di mana kita memberikan liputan perkhidmatan yang komprehensif kepada semua ahli masyarakat. Dan ini merupakan satu perkara yang harus kita lihat dan bukan merupakan satu indikator yang mengatakan kita sudah gagal atau sistem sudah lumpuh. Ya, Prof. Tapi dalam masa yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sudah mengarahkan agar hospital di seluruh negara bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan situasi di luar jangka. Adakah kita bakal menyaksikan jumlah peningkatan yang lebih mendadak, lebih tinggi, Prof? Ya. Mungkin besar kemungkinan kita akan mempunyai lebih banyak kes. Ini disebabkan oleh dua perkara. Pertama, disebabkan kita mempunyai sistem pelaporan yang agak baik di mana kita dapat melakukan deteksi dengan cepat dan bilangan kes akan meningkat. Bagi negara lain, kalau kita lakukan perbandingan, mereka mungkin tidak melaporkan semua kes yang mereka temui disebabkan oleh kelemahan dalam sistem tersebut. Balik kepada hospital di Malaysia, kita mempunyai lebih daripada 140 hospital awam dengan bilangan katil lebih daripada 40,000 dan 25% daripada jumlah katil di seluruh Malaysia ini adalah dalam sektor swasta. Jadi pengurusan katil-katil terutama sekali tempat untuk ICU ini harus kita pertingkatkan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk memastikan bahawa ICU bed yang sedia ada ini mencukupi. Pertama, paling mudah sekali adalah kita cuba untuk menambah bilangan ICU yang sedia ada dengan memberikan kelonggaran kepada hospital-hospital yang di luar daripada hospital yang telah diberikan kelonggaran sekarang untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini dan menggunakan ICU yang sedia ada di dalam hospital-hospital tadi. Kalau kita lihat, kita ada 40,000 katil seluruhnya. Kalau misalnya 10% atau 5% daripada katil yang kita untukkan untuk ICU, kita sudah ada 2,000 katil. Tapi ini secara teori. Kerana hospital-hospital lain kita tahu mungkin tidak mempunyai kelengkapan yang sepenuhnya. Misalnya dari segi kaki tangan dan juga yang kedua adalah dari segi penggunaan ventilator.
Option yang kedua yang harus kita lihat adalah mungkin kerajaan boleh melakukan outsourcing dengan memberikan insentif dan juga membeli ICU services perkhidmatan ICU di rumah sakit swasta atau hospital swasta yang ada di Malaysia. Ini lebih mudah tetapi implikasinya adalah kos lebih tinggi dan juga tidak semua ICU di hospital swasta ini tidak semua hospital swasta ini dapat menyediakan ICU mengikut standard operasi yang kita tetapkan bagi rawatan COVID-19. Langkah yang kedua adalah langkah yang lebih mikro di mana apa yang harus dilihat oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh kerajaan adalah mengkaji semula bagaimana kita melakukan rawatan dan juga pengurusan ICU yang sedia ada yang telah diperuntukkan untuk COVID-19. Misalnya kita harus menggunakan teknik-teknik dan juga kaedah pengurusan yang terkini, melakukan monitoring dengan lebih terperinci kerana ada beberapa kajian yang dibuat misalnya di semasa saya bertugas di HOKM dulu, kita melakukan kajian-kajian untuk ICU, kita dapati banyak juga kes-kes yang dirawat di ICU itu dan juga pengurusan ICU itu mempunyai apa yang kita sebut sebagai outliers. Ini adalah kes-kes yang tinggal begitu lama. Dan performan daripada mereka yang bekerja di sini harus kita berikan input supaya dapat diperbaiki. Ya, Prof, mungkin ringkas saja. Minggu depan bermulanya Hari Raya Aidilfitri. Kita tahu semasa musim perayaan, liputan vaksinasi yang belum meluas dan kepadatan penduduk di setengah kawasan akan meningkatkan lagi kemungkinan hospital terus berdepan dengan peningkatan kes. Secara ringkas, Prof, apa yang perlu dilakukan ketika ini? Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang seperti mana yang telah pun dikatakan tadi bahawa kementerian harus bersedia untuk meningkatkan keupayaan bagi menangani masalah ini dan ini merupakan bukan satu masalah yang mudah untuk kita laksanakan, namun begitu saya rasa kita masih lagi dapat mengawal situasi yang sedia ada dengan sistem kesihatan kita yang yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar perubatan kesihatan awam untuk ulasan berkenaan.